British telah memperkenalkan perkhidmatan kereta api di negara kita pada akhir abad ke-19 bagi mengeksploitasi kekayaan ekonomi. Landasan kereta api telah dibina di negeri-negeri Melayu pada tahun 1885 hingga 1896 bagi menghubungkan kawasan Lombok, pelabuhan, dan kawasan bandar yang bertujuan untuk memudahkan proses pengeksportan biji timah. Menjelang tahun 1897 hingga 1909 pula, landasan kereta api telah menghubungkan utara Melayu dan selatan apabila NNB, yaitu negeri-negeri Melayu bersekutu, dibentuk. Tidak lama kemudian, British berjaya memperluaskan pengaruhnya ke NNMTB, yaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Oleh itu, jaringan landasan kereta api telah dibina bagi menghubungkan seluruh tanah Melayu seterusnya bagi meningkatkan kegiatan mengangkut bahan mentah dan penumpang. Selain itu, bagi Sabah pula, pembinaan landasan kereta api yang pertama adalah pada tahun 1896 di Bukau yang terletak 13 km dari Western. Pada tahun 19 pula, landasan kereta api telah dibina di antara daerah Beaufort, Jezelton, dan Tenom bagi menjalankan kegiatan pembukaan ladang getah. Oleh itu, jelaslah bahwa pembinaan landasan kereta api di Sabah hanya tertumpu di kawasan pantai barat negeri tersebut. Manakala bagi negeri Sarawak pula, pembinaan landasan kereta api yang dibina pada tahun 1917 telah berjaya menghubungkan Bau dengan Kuching. Pembinaan jalan raya. Kemajuan industri perlombongan biji timah dan getah menyebabkan British melibatkan diri dalam pembinaan jalan raya. Oleh itu, British membina jalan raya bagi menghubungkan kawasan perlombongan biji timah dan kawasan pertanian dengan stesen kereta api. Sebagai contoh, di negeri-negeri Melayu, yaitu di negeri Selangor, British membina jalan raya bagi menghubungkan Kuala Lumpur dengan pelabuhan Klang Port Swettenham. Oleh itu, pada tahun 1902, jalan raya yang lebih lebar dibina akibat daripada peningkatan penggunaan kendaraan bermotor seperti lori dan bus. Kemajuan dalam bidang teknologi telah menyumbang kepada pembangunan negara. Hasilnya, pada tahun 1911, pembinaan jalan raya telah dilaksanakan bagi menghubungkan bandar-bandar besar, kawasan yang mempunyai potensi sumber ekonomi, dan pelabuhan. Pada tahun 1939 pula, jaringan jalan raya telah dibina yang bertujuan untuk menghubungkan seluruh negeri. Kesannya, terdapat banyak pertempatan baru, kawasan peladangan getah, perlombongan biji timah dibuka. Bagi negeri Sarawak pula, pembinaan jalan raya adalah bersifat jarang akibat daripada bentuk bumi Sarawak yang berbukit, berpayah, dan memiliki banyak sungai akan meningkatkan kos pembinaan jalan raya di negeri tersebut. Namun, terdapat juga pembinaan jalan raya pendek dan tidak berturap yang dibina di Kuching dan Miri. Manakala, Sabah pula, SBUB membina jalan raya bagi kepentingan ekonomi mereka. Selain itu, pembinaan jalan raya tersebut adalah bertujuan untuk menghubungkan bandar yang sedia wujud di sebelah pantai barat. Menjelang tahun 1941, terdapat 165 km jalan raya berturap di Sabah, yang hanya terdapat di sekitar bandar Jezelton, Sandakan, Lahad Datu, dan Tawau. Seterusnya, pengangkutan udara dan laut. Pada tahun 1937, syarikat Wern Air Service telah memperkenalkan perkhidmatan penerbangan awam. Syarikat tersebut telah menjalankan perkhidmatan penerbangan awam secara domestik di antara Singapura, Kuala Lumpur, dan Pulau Pinang. Namun sebelum itu, pada tahun 1890, syarikat Straits Steamship yang ditubuhkan di Singapura telah menyediakan perkhidmatan kapal uap kepada pelabuhan-pelabuhan di negeri-negeri Melayu. Kewujudan kapal uap tersebut adalah untuk membawa bekalan makanan, tenaga buruh, dan jentera yang amat penting untuk sektor industri perlombongan biji timah. Sebagai contoh perkhidmatan perkapalan yang disediakan oleh Singapore and Sarawak Steamship Company di Bandar Kuching, Sarawak. Secara tidak langsung, pada tahun 1924, perkhidmatan kapal air bagi menghubungkan Kuching dan Singapura diwujudkan. Bagi Sabah pula, yaitu SBUB, syarikat Borneo Utara British turut memajukan sistem pengangkutan air. Oleh itu, pada tahun 1890, syarikat perkapalan Straits Steamship telah memulakan perkhidmatan mengangkut barang dan penumpang.
Saya akan membentangkan tentang kemudahan pelabuhan di bab 6, muka surat 153. Kedatangan British menyebabkan pelabuhan-pelabuhan lama kerajaan Melayu hilang dan muncul pelabuhan baru yang modern. Di negeri-negeri Melayu, peningkatan ekspor biji timah dan getah menjadi pelabuhan Pulau Pinang, Kuala Sepetang, Port Weld, Port Dickson, Melaka, Singapura, dan Kelang, Port Swettenham sebagai bandar pelabuhan yang penting di tanah Melayu. Sarawak. Di Sarawak muncul pelabuhan Kuching, Rajang, Bintulu, dan Miri. Di Sabah pula muncul pelabuhan penting seperti Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datuk, dan Sandakan. Hai, hari ini saya akan membentangkan tentang telekomunikasi yang terdapat di dalam muka surat 153. Sejajar dengan kemajuan sistem pengangkutan, Kerajaan British memajukan sistem telekomunikasi lain seperti sistem pos dan telegraf, telepon, dan radio. Oleh hal yang demikian, perhubungan antara negeri di Semenanjung dengan negara lain dapat dibuat dengan pantas. Sistem perhubungan mulai diperkenalkan di kawasan kegiatan ekonomi, pusat pentadbiran, pelabuhan, dan juga berkembang ke kawasan pertempatan. Di negeri-negeri Melayu, pada tahun 1886, talian telegraf telah dipasang menghubungkan di antara Kuala Lumpur dan Melaka. Perkhidmatan pos bermula di Kuala Lumpur sejak tahun 1880-an. Di Sarawak pula, perkhidmatan telekomunikasi diperkenalkan di Sarawak bagi melicinkan pentadbiran dan mengurus kegiatan ekonomi. Pada tahun 1897, terdapat perkhidmatan telegraf antara Bandar Kuching dan Singapura. Di Sabah, SBUB memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan radio, terutamanya di bandar-bandar besar. Perkhidmatan ini membolehkan Sabah berhubung dengan negara lain.